Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi saya bawakan untuk anda semua. Kita ada pemain daripada Kelantan The Red Warrior FC iaitu Nur Syamil Abdul Ghani. Syamil, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih sudah luangkan masa dengan Harimau Melaya hari ini. Ramai fans nak tahu Syamil punya perkembangan semua. So, first soalan ni, selepas 5 game, Kelantan ada 6 game, Kelantan dah menang 5, kalah 1, berada di top untuk Liga Premier. Komen Syamil dulu macam mana? Alhamdulillah, itu memang target kita untuk tahun ni kan, untuk staykan Kelantan yang untuk di atas. So dengan 5 game yang dah ni, Alhamdulillah Kelantan stay lagi di atas dan apa yang kita target tu dapatlah sebelum raya ni. Okey, mungkin pandangan kami Syamil tentang coach Rizal Zamri Yahya dulu. Pandangan dengan coach tak ada masalah. Coach dengan player dan Rizal pun banyak berkata untuk target kita untuk tahun ni kan. So apa yang kita bincangkan, apa yang kita praktikkan, apa yang kita trainingkan jadi, dan apa yang kita rancangkan jadi untuk 5 game ni. Dan sebenarnya bukan untuk 5 game ni, untuk first season ni memang untuk achieve sesuatu untuk Kelantan stay di atas. Okey, kita tahu kan ketinggian Syamil 180 cm. Orang kata apa, kita sekarang ni ketadusan striker-striker dekat Malaysia ni, Syamil pun tahu. So, baby ada tak Syamil rasa dengan performance Syamil sekarang dengan last season, 9 gol sekarang ni pun dah jaringkan 4 gol. Ada tak maybe peluang-peluang ataupun ada harapan untuk dipanggil Kim Panggun nanti untuk Syamil punya perasaan sendiri? Peluang tu memang saya sentiasa menunggulah sebagai player, siapa yang tak tunggu peluang ni untuk dipanggil skuad kebangsaan betul. So macam mana pun, walaupun saya main di Liga Perdana ke, kalau diberi peluang dan kalau ada rezeki saya untuk menyarum jersey kebangsaan, saya mengharap sesuatu lah untuk dipanggil. Dan walaupun di Liga Perdana saya tetap bagi sesuatu yang baik dan sentiasa dipandang kan, untuk sebagai penyerang tempatan. Okey. Sepanjang kerjaya Syamil bermula dengan tak salah Harimau Muda B, dah join Melaka United, Selangor ada, Penang ada. So mungkin dengan pinjaman banyak kelab ni yang mematangkan Syamil apa yang Syamil ada sekarang ni. Itu dapat membantu saya juga. So kat situ kita akan jumpa macam-macam pemain import. Kita dapat belajar sesuatu lah. Kat mana pun kita duduk, kita kena buat sesuatu untuk tim dan untuk diri sendiri. So benda tu memberikan impak, walaupun tak banyak tapi adalah impak untuk saya improvekan diri saya. Okay, Syamil, macam saya cakap tadi, last season 9 gol. Season ni dah jaringkan 4 gol, baru 6 game dalam Liga. Maybe Syamil boleh kongsikan apa resepi yang kata apa, boleh still lagi maintain untuk terus score lagi. Resepi tu sebab mungkin saya seorang striker lah. Kalau macam tu kan, saya seorang striker, dan kita macam mana pun kalau striker depan gol tak ada benda lain yang kita fikir untuk menjaringkan gol tu saja. So apa yang saya achieve tahun lepas dan tahun ni semua berbantu daripada coach, tactical coach dan kawan-kawan yang membantu saya tiap-tiap game. Benda tu yang membuatkan saya mudah dan berjaya lah, sesuatu yang saya belum pernah buat di Liga Perdana kan. So alhamdulillah benda tu achieve lah untuk diri saya. Jadi Syamil saja, okey. Tak silap saya masa Harimau Muda B, siapa coach masa tu tak silap? Razif Ismail kan, okey. Mungkin dengan masa Syamil di zaman Harimau Muda B yang masih muda masa tu, adakah masa tu coach Razif Ismail untuk membantu juga prestasi Syamil dengan apa yang ada Syamil sekarang? Masa Harimau Muda B memang
kita tahu masa tu kita pun bawah umur kan, bermain di Liga Singapura. So banyak benda saya belajar. Bukan di Harimau Muda B pun, banyak tim yang saya pergi semua banyak yang mengajar saya macam mana di depan gol, macam mana banyak coach yang menunjuk ajarlah cara-cara di depan gol, macam mana kita punya ketenangan lah. Semua tim lah, di Harimau Muda B, di PKNS masa tu di PKNS, terus di Suparman banyak mengajar saya. Mungkin Syamil masa dekat Melaka, My Liga FM membantu Melaka naik ke Liga Premier masa tu. So sekarang ni pun tengah on the way. InsyaAllah kalau dia ada rezeki, Kelantan bakal naik ke Liga Super. Adakah Syamil rasa maybe luck pada Syamil juga? Orang kata apa diri tu boleh bawa tim ke naiki pada satu tahap? Nak cakap luck kan, luck tu mungkin kita rezeki lah. Memang laki dan rezeki saya lah. Apa macam Melaka naik Liga Perdana, lepas tu naik ke Liga Super. Macam Penang daripada Liga Perdana pergi ke Liga Super. So mana-mana saya pilih tim tu, mungkin rezeki saya masih lagi kuat dalam bola sepak dan jalan tu mudah untuk ada kejayaan tu dalam diri saya lah. Mungkin Kelantan tahun ni insyaAllah kalau diberi rezeki, insyaAllah tahun ni Kelantan boleh julang piala lah dengan apa yang kita ada sekarang, dengan pemain dan konsisten untuk tahun ni kan. Okay. Tak silap saya, last season Kelantan diterajui oleh Marco Regini. Tak silap betul. So masa tu dia pun memberi kepercayaan pada Syamil juga untuk lead bahagian serangan walaupun ada play import juga. So adakah Syamil rasa berterima kasih juga dekat dia kerana dia mempercayai ability Syamil yang ada? Maybe Syamil boleh share sikit pasal ni, sampai sekarang boleh maintain lagi jadi top scorer untuk Kelantan. Ya betul, dia dalam training dia terlalu tegas untuk training untuk seorang striker. Macam contoh kalau shooting, kalau untuk target ke dalam gol, kalau bola tu terkeluar ke ataupun pergi tinggi ke apa, dia membuatkan saya rasalah apa yang dia ajar tu kan, dia marah lah, macam contoh dia so serius lah apa, benda tu membantu saya lah, sebab masa dia ada dia selalu terapkan untuk score. Walaupun bola tu mudah, walaupun bola tu jangan ambil mudah. So benda tu dapat membantu saya lah dengan cara dia punya cara training semua. Kalau Syamil sendiri sebagai seorang striker, formasi macam mana yang Syamil rasa lebih selesa untuk beraksi? Maybe 4-1-4-1 atau 4-4-2 apa yang Kelantan gunakan sekarang ke? Formasi tu tak adalah beri masalah sangat. So sebab kita striker, tentu kita duduk di bahagian hadapan. 4-4-2 contoh, 4-4-2 lebih mudah untuk striker menjaringkan gol kan, sebab dia ada partner. Kalau 4-1-4-1 kita seorang saja di atas kan. So support tu yang perlu membantu kita untuk mendapatkan gol. Bab formasi tu saya tak ada masalah sangat. So better 4-4-2, 4-1-4-1. Kalau untuk Syamil sendiri sekarang ni, apa yang Syamil rasa kelebihan Syamil ada sebagai seorang striker? Kelebihan nak cakap finishing pun baik, saya tengok finishing baik, dia dribble juga. Kelebihan tu lah mempunyai macam mana cakap, touching, selalu orang cakap touching scoring tu lah, touching scoring. Kadang-kadang kalau kita tak ada benda tu pun, benda ni pun bukan saya yang sendiri cakap, yang ada senior yang cakap kan, senior yang saya pernah main sebelum ni cakap. Kadang-kadang striker tu kalau dia bagus macam mana pun, kalau tak ada touching scoring tu pun belum tentu dia boleh score lah. Macam tu. Touching tu lah. Pada segi kelemahan, Syamil rasa dalam diri apa yang kelemahan tu boleh diperbaiki lagi? Kelemahan saya mungkin kecepatan di depan gawang, itu. Lepas tu mungkin saya punya
banyak lagi nak kena improve shooting saya ke, holding saya ke untuk depan ni. Banyak lagi nak kena improve. Kalau pada favorite player Syamil sendiri, idola Syamil dalam dan luar negara, boleh saya tahu siapa? Dalam di luar negara Kalau dalam Malaysia luar, siapa selalu idolakan lah untuk apa Syamil jadi sekarang ni? Kalau bab bola sepak, Azman Adnan. Legend. Lepas tu kalau di luar ramai tu. Satu lah yang top lah. Di luar kita punya, saya tengok Lewandowski lah. Oh, Lewandowski, baik. Lewandowski. Touching dia baik tu. Walaupun dia macam tu je, tapi dia punya gerakan dalam kotak tu saja. Gerakan dalam kotak, betul. Orang kata apa, kalau seorang striker bijak, kalau kita tengok Lewandowski, kebanyakan gol dia semua dalam kotak. Dia pandai cari dalam peluang kotak. Walaupun kalau kita nampak apa, orang cakap, alah kalau macam tu saya pun boleh skor kan, tapi macam mana dia boleh ada dekat tempat tu untuk dia skor. Timing tu betul. Walaupun bola tap je depan gol kan. Tapi dia ada masa bola tu datang situ. Okay. Syamil dulu, apa yang saya baca, Syamil dulu diberi gelaran super sub lah, selalu masuk sebelum ni, masa awal-awal kira Syamil selalu masuk untuk jaringkan skor. So ada tak perjalanan kira Syamil sekarang ni, Syamil terfikir akan memberi impact apa yang Syamil ada, sebab sekarang ni dah bukan gelaran second super sub dah main full time lagi dan terus memberi impact atas padang. Masa sebelum ni saya main sebagai pemain gantian, saya tak fikir pun saya masuk tu untuk mendapatkan gol ni apa. So pokoknya saya masuk tu padang selalunya untuk bagi impak kepada tim lah. Contoh kalau saya striker, untuk menjaringkan gol sudah pasti kan. So benda tu dengan secara tak langsung usaha saya masuk, okey aku nak bantu tim, aku nak tunjuk ke orang yang aku boleh main. Macam tu. So benda tu bantu saya dan setiap kali saya masuk menjaringkan gol. Mungkin tu macam awak cakap tadi, luck lah. Saya masuk bantu gol, skor gol. Macam untuk Syamil ni masa main Harimau Budi, main Selangor League kan, ada dekat Singapore League, sorry. So adakah itu juga membantu Syamil sebenarnya, apa pengalaman kat sana membawa sampai sekarang? Ya, memang membantu sangat sebab kita main di Liga Singapura dan mempunyai pemain-pemain yang bagus dan tim-tim yang baik lah. Contoh seperti tim Brunei masa tu, lepas tu tim Singapura juga ada tim yang baik-baik, lepas tu tim Jepun. So dengan ada 5 import lagi kat sana, dapat membantulah dengan umur saya masa tu umur 21, bermain dengan pemain-pemain berpengalaman macam tu masa tu Singapura kan. Dapat membantu saya lah untuk lebih matang dalam bola sepak. Dengan perjalanan kerjaya Syamil daripada banyak tim juga Syamil main sehingga kini main sama Kelantan, mungkin Syamil boleh ceritakan apa perbezaan dia maybe daripada segi dulu dengan sekarang, dari segi management, culture, sebab kita tahu Melaka zaman yang Syamil main pun sekarang masih sama, ada masalah gaji juga. Untuk Kelantan ni macam mana daripada segi semua tu? Kelantan PRWFC. Mana-mana tim pun kita dengar masalah. Sekarang pun makin banyak dah masalah masalah gaji lah, masalah lain mungkin tak ada isu sangat. So di Kelantan ni saya lihat dia fokus pada tak ada masalah dengan pembayaran gaji pemain kan. So benda tu diorang, walaupun kita tahu gaji tak sebesar mana, tapi dia, contoh senang orang cakap, ukur baju di badan sendiri lah, macam tu lah. Tu lebih penting daripada gaji besar-besar tapi tak masuk 3-4 bulan lagi sakit. Sebab benda tu saya dah alami dah kan. Kalau walaupun Kelantan ni tim Liga Perdana, so dia fokus untuk naik Liga Super tu dengan tak ada masalah yang sepatutnya lah. Saya ada baca juga kalau owner daripada Kelantan, TRW Zam Saham, ada bagi suntikan kepada pasukan, dapat duit raya. So ada juga bonus kalau ke Liga Super nanti, akan maybe Coach Rizal pun maybe akan dapat rumah juga. So jika Kelantan TRW berjaya naik daripada Liga Premier naik ke Liga Super, dia orang kata apa, satu kebanggaan lah, sebab
tim Liga Premier ni ada yang lebih stabil. Kelantan sendiri lebih stabil berbanding ada tim-tim di Liga Super. Adakah Syamil berasa beruntung dan sangat bertuah berada dalam tim Kelantan sekarang? Alhamdulillah dengan apa yang saya dapat daripada tahun lepas dan tahun ni, benda positif lah, senang cakap positif. Alhamdulillah, dan tak ada berbagai banyak masalah pun bersama Kelantan ni untuk diri saya dan lain. Mungkin kalau kita cakap apa, kalau tak ada masalah langsung tu macam tipu sangat kan, tapi ada sikit-sikit tu masih boleh diterima lah kan, dengan sebagai pemain untuk kita fokus dalam padang dalam ni training dan sebagainya. Kelantan ni kalau kita nak cakap main Liga Perdana, orang cakap apa, bajet tak adalah sebesar Liga Super kan. So kita benda tu di Liga Perdana dia ada bajet dia macam tu, dia buat macam tu. Dia nanti kalau akan datang dia Liga Super, dia tahu bajet dia macam mana. Dia maintain lah buat macam tu kan, daripada dia naik Liga Super, okey kita burst bajet tapi tak tahu akan datang macam mana. Itu pun susah agak kan. Sebab kita pun sempat interview dengan owner Zam-Zam. Dia pun beritahu apa yang dia buat sekarang ni melalui fasa-fasa. Ada fasa-fasa, dia bukan terus okey pum kita terus zero JDT ke apa. So dia memerlukan step. So maybe apa vision dengan mission Zam-Zam sendiri? Adakah benda ni perlu dijadikan contoh untuk kelab-kelab di Liga Malaysia lain juga? Contoh tu mungkin ada yang boleh diikut lah untuk daripada kelab-kelab lain kan, seperti tim-tim macam. Tapi kadang-kadang kita kena apa, macam mana nak cakap lah, semacam saya cakap tadi, ukur baju di badan sendiri lah kan. Macam kita punya bajet banyak ni tapi kita nak player macam ni, lebih daripada bajet. So benda tu akan menjadi masalah akan datang. Apa yang saya lihat lah daripada pandangan saya, benda tu perlu diteliti balik lah. Ya, balik. Okey, mungkin yang terakhir sekali message Syamil untuk fans-fans Kelantan kat luar sana. Kelantan TRW. Macam mana yang kita tahu, penyokong Kelantan memang kita tidak nafikan, memang ramai dan kita tahu daripada dulu sampai sekarang dia punya fanatik macam mana kan. So saya mengharapkan penyokong-penyokong Kelantan teruskan menyokong Kelantan TRWFC, dan sebab penyokong penting juga sebab untuk pemain bermain di tengah padangan dengan ada penyokong yang ramai. Benda tu memberikan kita lagi semangat untuk pemain untuk menyokong kan. So benda tu mungkin lepas raya ni kita akan balik ke Kelantan, main di Stadium Kelantan, mana tahu Stadium Kelantan penuh balik macam dulu kan. Itu yang satu harapan untuk saya dan tim Kelantan. Mungkin kita akan boleh dapat bagi yang terbaik. Teruskan menyokong. Untuk maybe janji kepada owner lah Zam-Zam sendiri, untuk Syamil sendiri. Macam mana? Janji pada Syamil ke ataupun pemain Kelantan yang lain untuk Zam-Zam sendiri, owner TRW. Janji kita dah berjanji daripada sign kontrak iaitu untuk naikkan tim ke Liga Super. So InsyaAllah dah, kalau diberi jalan yang mudah, InsyaAllah Kelantan akan ke Liga Super tahun depan. Itu janji semua player dan coach semua. Naikkan Kelantan ke Liga Super. Okay, Syamil, saya doakan InsyaAllah, saya rasa dengan Kelantan TRW sekarang ni dengan momentum yang baik, track yang baik, hanya sekali ada peluang, ada rezeki boleh ke Liga Super. Terima kasih Syamil sudah luangkan masa dengan Harimau Melaya. Sorry kata saya Syamil. InsyaAllah tak apa. Kalau Kelantan main kat sini, saya kena cover game tu. Kalau berkesempatan kita boleh jumpa kat sana nanti. Baik.